Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan ini berita utama 20 Safar 27 September. Ketua Ajaran PMYT bertaubat. Juga bayi mangsa dera masih kritikal. Ketua Ajaran Perjalanan Mimpi yang terakhir PMYT Masitah Abdul Jalar, 39 tahun, mengumumkan pengisytiharan taubat atau istitabah secara terbuka siang tadi. Selain menginsafi perbuatannya, Masitah yang turut dikenali sebagai Sitah An-Nur juga berjanji tidak akan mengulangi perkara tersebut dan akan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan sumber pengetahuan dan ilmu yang benar. Beliau melakukan pengisytiharan itu dengan disaksikan Mufti Selangor, Datuk Dr. Anhar Opir, Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor JAIZ, Datuk Muhammad Syazian Ahmad, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor MAIZ, Dr. Ahmad Syahir Makhtar dan Wakil Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Muhammad Ansarullah Muhammad Hashim. Saya menyatakan bahawa tanpa paksaan mana-mana pihak dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, akan berusaha memperbaiki diri, menimba ilmu dan mengamalkan perintah agama untuk saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis itu, beliau turut menandatangani dokumen pengisytiharan taubat yang turut ditandatangani oleh 4 orang saksi. Masitah juga menyeru kepada semua pihak yang mempercayai apa dikatakannya sebelum ini untuk kembali kepada ajaran Islam. Saya meminta dan menyeru kepada semua pihak atau mana-mana individu yang mendengar, mengikuti, mempercayai pernyataan tentang mimpi saya dan berdasarkan mimpi saya agar segera menghentikan apa-apa bentuk kepercayaan atau keyakinan yang terbina berdasarkan pernyataan saya itu dan kembali kepada Islam yang sebenar. Sementara itu, Datuk Muhammad Syazihan berkata majlis pengisytiharan taubat itu diatur atas persetujuan wanita itu tanpa paksaan. Kami di peringkat JAIZ hanya menguruskan sesuai dengan kehendak hukum. Bila melibatkan soal-soal akidah dan penyelewangan ini, kita mahu pihak-pihak yang terlibat juga menyedari keadaan ini dan akhirnya semua yang terlibat akan turut sama menyedari akan kehilafan itu. Sebelum ini, ajaran PMYT mula didedahkan media selepas dipercayai bertentangan dengan ajaran Islam. Wanita itu mendakwa dirinya memiliki keistimewaan dan berupaya membuat ramalan berkaitan apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan mimpinya. Bayi lelaki berusia 7 bulan, Raid Hazim Hidayat yang dipercayai menjadi mangsa dera pengasuhnya masih berada dalam keadaan kritikal. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata setakat ini hanya satu tangkapan dibuat berhubung kes tersebut iaitu pengasuh bayi berkenaan. Tambah Datuk Mior Farid Al-Atrash, suspek diremand selama 6 hari hingga 29 September. Suspek ni masih regular remand, manakala bayi ni masih lagi agak kritikal tapi stable lah. Masih dirawat di Hospital Raja Permaisuri Banun di Ipoh. Okey? Yes, tanggapan hanya melibatkan kasus saja. Perintah reman ke atas suspek berusia 22 tahun itu dikeluarkan bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Rabu lalu, seorang bayi lelaki berusia 7 bulan mengalami pendarahan pada kepala dipercayai didera pengasuh dalam kejadian di Taman Desa Pelancongan, Ipoh. Kejadian disedari bapa mangsa selepas dihubungi pengasuh itu yang meminta mengambil bayi terbabit yang dikatakan terjatuh dari alat bantu berjalan. Setibanya lelaki itu di rumah pengasuh berkenaan, dia mendapati terdapat kesan bengkak pada kepala bayinya dan dimaklumkan bayi tersebut terjatuh semasa didukung. Mangsa segera dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB untuk rawatan dan pemeriksaan mendapati terdapat pendarahan di kepala
dan tempurung kepalanya retak. Berdasarkan maklumat awal polis, suspek warga tempatan itu dipercayai telah menghempas kepala bayi tersebut sebanyak 2 kali ke lantai kerana mangsa tidak berhenti menangis. Sementara itu, seorang lelaki yang menjadi dalang sindiket ekspor dadah ke Indonesia berjaya ditahan bersama dadah jenis syabu bernilai 1.74 juta ringgit. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Altrash Wahid berkata, suspek ditahan hasil serbuan di tepi jalan di Bagan Lipas Laut, Rungkup, tengah malam semalam. Ujar Datuk Mior Farid Al-Athrash, suspek warga Indonesia berusia 56 tahun itu ditahan sepasukan polis bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Hilir Perak kira-kira 12.55 tengah malam ketika memegang 2 guni berisi dadah jenis syabu seberat 29 kg. Daripada siasatan yang kita jalankan, suspek ni telah memberi dadah ni kepada seorang suspek lain. Kita sedang kesan dan MO-nya digunakan adalah dengan menggunakan jeti-jeti haram dan akan gunakan sampan ataupun bot-bot kecil untuk dihantar ke tengah laut dan ada orang akan pick up di tengah laut untuk dihantar ke Indonesia. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak hari ini. Menurutnya, suspek dipercayai aktif sejak 3 bulan lalu dan dadah yang dirampas boleh dibekalkan kepada lebih 300,000 penagih. Suspek direman 7 hari bermula dari hari ditangkap sehingga 2 Oktober ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati mandatori jika sabit kesalahan. Di Johor, satu sindiket perjudian dalam talian tumpas dengan penahanan 7 individu dalam serbuan di sebuah premis pada 23 September lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata sindiket itu telah beroperasi selama 4 bulan dan suspek yang ditahan berumur 18 hingga 34 tahun itu termasuk seorang wanita. Menurut Datuk Ayub Khan, kesemua suspek yang ditahan berperanan sebagai operator yang bertanggungjawab untuk berinteraksi dengan pelanggan. Suspek menerima bayaran gaji sebanyak RM2,000 sebulan dan komisen 1%. Sindiket ini mempunyai pelanggan dianggarkan lebih kurang 7,000 orang dengan kutipan harian antara RM15,000 hingga RM20,000. Premis ini telah beroperasi sejak Jun. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, Johor Bahru. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 6 set komputer, 35 telefon bimbit, 2 modem Wi-Fi dan serangkai kunci rumah. Kesemua suspek yang ditahan telah direman selama 1 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tiada lagi nasihat akan diberikan kepada individu tidak lengkap vaksin yang melakukan aktiviti yang dikhususkan kepada mereka yang telah lengkap divaksinasi. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata polis akan terus mengeluarkan kompaun terhadap individu yang dikesan melakukan kesalahan itu. Menurut Datuk Ayub Khan, semalam sahaja kira-kira 222 nasihat diberikan pihak polis kepada orang ramai. Banyak tuan-tuan, kalau sebelum ni untuk fasa ni tuan-tuan, kita telah membuat pematang di pusat-pusat rekreasi pantai-pantai. Kita dapati sebelum ni banyak kita bagi nasihat tuan-tuan. Kalau untuk semalam saja ada 222 nasihat yang kita bagi. Lepas ni tuan-tuan kita tak akan bagi nasihat lagi. Sebarang pelanggaran SOP tuan-tuan, khususnya yang berada di pantai, tempat-tempat rekreasi, pusat-pusat membeli belah tuan-tuan. Kalau tak ikut ni tuan-tuan, kita akan terus keluarkan kompaun. Nampak dah ada tahap kepatuhan tu dah menurun sikit tuan-tuan.
Jelas Datuk Ayub Han, anggota polis di Johor, akan lebih tertumpu di pusat rekreasi, pantai dan pusat membeli belah bagi Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2. Ia bagi memeriksa sama ada masyarakat terus patuh dengan prosedur operasi standard SOP termasuk memenuhi syarat individu lengkap vaksin dan melepasi tempoh matang. Di Terengganu, 2 banduan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu hari ini atas pertuduhan menyebabkan kematian rakan mereka dengan memukulnya sehingga cedera pada kepala dan anggota badan. Bagaimanapun, tertuduh Adura Mustafa, 39 tahun dan Azizul Daniel Muhammad, 35 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nuriah Osman. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa secara bersama-sama menyebabkan kematian Hamidi Kamarudin, 48 tahun. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah bilik di penjara Marang jam 2 petang pada 21 Ogos lalu. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 304A Kanun Kesiksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama dan berdepan hukuman penjara sehingga 30 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 3 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintendent Muhammad Zain Mat Idris berkata, mangsa yang tidak sedarkan diri ketika dikejutkan anggota bertugas dibawa ke klinik penjara Marang sebelum dipindahkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk rawatan. Mangsa sebelum itu dimaklumkan terjatuh di dalam bilik air, namun pemeriksaan terhadap tubuh badan mangsa mendapati terdapat beberapa kecederaan termasuk di bahagian kepala dan badan. Baik, selepas ini, suami dibenar teman isteri bersalin. Alhamdulillah bertemu lagi. 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas persekutuan akan diagihkan kepada 6 negeri yang kurang membangun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Keutamaan itu diberikan bagi mengurangkan jurang ekonomi antara negeri serta mengurangkan kadar kemiskinan. 6 negeri tersebut ialah Kedah, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Bagi tujuan ini, sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan peruntukan pembangunan asas persekutuan akan diagihkan kepada negeri-negeri tersebut. Peruntukan ini akan ditumpukan kepada penyediaan infrastruktur asas, pendigitalan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan pembangunan ekonomi. Saya sendiri akan memantau pelaksanaannya secara dekat. Turut diberikan perhatian ialah agenda transformasi air 2040 bagi meningkatkan tadbir urus air dan bagi tujuan itu kerajaan telah meluluskan projek infrastruktur air dengan kos RM25.8 bilion untuk menambah baik liputan dan perkhidmatan air. Bagi mengatasi masalah bencana alam di seluruh negara, kerajaan memperuntukkan kos keseluruhan RM16 bilion untuk projek tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai bersepadu dan kawalan hakisan pantai serta program ramalan dan amaran banjir menerusi RMK12 hingga RMK13. Datuk Seri Ismail berkata demikian berucap pada pembentangan rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen pagi tadi. RMK ke-12 turut memfokuskan agenda Bumiputera dan keluarga Malaysia. Bagi tujuan mengembangkan ekonomi Islam, konsep wakaf akan diperluas sebagai strategi mempelbagaikan sumber kewangan untuk membiayai perniagaan dan meningkatkan ekuiti Bumiputera. Hubungan ini, lebih banyak instrumen wakaf akan diperkenalkan termasuk mewujudkan satu dana wakaf di peringkat nasional bagi menggemeling lebih banyak sumber untuk keusahawanan dan membiayai program pembangunan sosioekonomi. Justru Pelan Induk Wakaf Nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap. RMK12 menggariskan 4 matlamat serta 9 fokus utama, antaranya merancangkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam, membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan. Memorandum Jemaah Menteri MJM bagi membincangkan operasi pelaksanaan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji
telah disediakan dan diedarkan kepada jemaah menteri. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syahari berkata ia meliputi perkara seperti keahlian RCI serta aspek-aspek pengoperasian, pentadbiran dan logistik melibatkan pengurusan RCI. Hasil siasatan dan pandangan dari RCI kelak diharapkan dapat membantu lembaga tabung haji menambah baik dari segi pengurusan dan aspek tadbir urus. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Marzuq memaklumkan urusan RCI akan diurus selia oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Tambahnya, terma dan syarat bagi RCI tersebut akan diputuskan dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Marzuq berkata setakat ini tiada sebarang kertas siasatan dibuka atas tuduhan mencuri wang lembaga tabung haji, termasuk dakwaan kononnya siasatan dibuat ke atas Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Suami yang lengkap divaksin dibenarkan untuk menemani isteri mereka dalam bilik bersalin. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata beliau telah meminta Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah untuk memberikan kebenaran tersebut. Menerusi satu ucapan di Twitter, Khairi Jamaluddin memaklumkan para suami yang ingin menemani isteri perlu menjalankan ujian sandingan COVID-19 terlebih dahulu. Kebenaran akan diberikan jika mereka didapati negatif virus COVID-19. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap permohonan seorang pengguna Twitter agar kelonggaran diberikan kepada suami yang lengkap vaksin untuk menemani isteri di bilik bersalin. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan pihaknya akan melaksanakan apa yang perlu berhubung permintaan tersebut. Susulan penularan COVID-19, hospital kerajaan tidak membenarkan suami menemani isteri di bilik bersalin. Kebenaran rentas negeri dijangka akan diberikan selewat-lewatnya pada pertengahan Oktober 2021. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kebenaran itu akan dilaksana apabila 90% populasi dewasa lengkap divaksin. Jelasnya jangkaan itu berdasarkan data-data yang telah dibentangkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang menunjukkan sasaran itu dapat dicapai pada pertengahan Oktober. Rentas negeri itu bersandarkan pada data di mana kadar vaksinasi sudah meningkat hampir 90%. Kalau dimaklumkan tadi, kemungkinan dalam bulan Oktober sama ada pada peringkat awal atau selewat-lewatnya pada pertengahan bulan Oktober. Jadi saudara bolehlah pergi merayau, pergi mana-mana seluruh Malaysia ni. Tetapi biasa ingat tentang SOP. Tambahnya, keputusan itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sementara itu, Ahli Mesyuarat MPN hari ini menetapkan agar cadangan membuka sempadan negara diperhalusi. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata langkah itu perlu diteliti kerana ia membawa kesan besar kepada negara. Dibuka untuk membolehkan pelawat, peniaga, usahawan, pelancong datang ke negara kita. Salah satu daripada keputusan yang saya fikir akan membawa kesan yang besar kepada negara kita. Jadi saya pun minta dan mesyuarat ini pun bersetuju supaya perkara itu diteliti. Mungkin dah dibawa bincang bersama Perdana Menteri, diharapkan akan diumumkan dalam satu tempoh yang tidak berapa lama lagi. Mesyuarat kali ketiga tersebut turut dihadiri beberapa Menteri Kanan Persekutuan, antaranya Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Kanan Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sementara itu, mesyuarat MPN hari ini juga turut memberi fokus kepada persiapan pembukaan semula sektor pelajaran membabitkan institusi pengajian tinggi, IPT dan sekolah-sekolah seluruh negara. Pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perbincangan itu memfokuskan garis panduan prosedur operasi standard SOP sektor pendidikan bagi memastikan penularan COVID-19 dapat dielak. Mesyuarat pada hari ini juga telah mengambil maklum mengenai pembukaan institusi pendidikan tinggi secara berperingkat. Secara berperingkat mulai 15 Oktober 2021 dan pembukaan sekolah juga secara berperingkat bermula pada 3 Oktober 2021 serta SOP yang akan berkuat kuasa demi untuk melindungi
warga IPT dan warga sekolah daripada jangkitan COVID-19. Jelas Tan Sri Muhyiddin, SOP bagi pembukaan sektor pendidikan telah dihantar kepada semua sekolah dan IPT yang terlibat bagi memudahkan pelajar dan guru sebaik ia dibuka. Dua maut akibat taufan Gulab. Bertemu lagi. Dua nelayan maut manakala seorang lagi masih hilang selepas taufan Gulab membadai pantai timur India. Taufan yang mencetuskan angin kencang serta hujan lebat itu turut menyebabkan lebih 200,000 penduduk terpaksa dipindahkan. Menurut laporan yang dipeti Indian Express, 3 nelayan itu cuba berenang ke pantai selepas bot dinaiki mereka yang dalam perjalanan dari Odisha ke Andhra Pradesh terbalik ketika ribut membadai. Namun 2 darinya ditemukan maut akibat lemas dan seorang lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang masih diteruskan. Sementara itu di Andhra Pradesh, 7 daerah diletakkan dalam keadaan waspada tahap tinggi. Kejadian bencana sering berlaku di utara lautan Hindi. Namun saintis memberi amaran bencana itu semakin kerap berlaku susulan perubahan iklim yang meningkatkan suhu laut. Pembinaan semula penempatan rakyat Gaza yang musnah akibat konflik antara Israel dan Hamas pada Mei lalu akan bermula awal Oktober depan. Kediaman itu dibina dengan bantuan pembiayaan dari Qatar. Pemerintahan Gaza yang dipimpin Hamas berkata kira-kira 2,200 rumah musnah dalam kurang 11 hari selain menjejaskan 37,000 bangunan lain. Untuk pembinaan fasa pertama, ia melibatkan kira-kira 1,800 rumah. Timbalan Menteri Perumahan dan Pekerjaan Awam di Gaza, Naji Sarhan berkata, Israel telah menarik balik sekatan penghantaran keluli dan simen untuk masuk ke Gaza sekaligus melancarkan rancangan pembinaan penempatan terbabit. Minggu lepas, Mesir mula memperbaiki jalan pesisir utama Gaza iaitu sebahagian dari rancangan untuk memperbaiki infrastruktur yang rosak. Pegawai Palestin memaklumkan 250 orang termasuk 66 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara dilancarkan Israel terhadap Gaza selama 11 hari itu. Israel menghadkan bahan binaan memasuki wilayah itu atas alasan Hamas menggunakannya untuk membina kubu dan mendapatkan senjata bagi melakukan serangan. Bagaimanapun menerusi perjanjian dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Qatar, Israel membenarkan sekitar $20 juta bantuan dari negara telur itu untuk memasuki Gaza bulan ini. Qatar dan Mesir masing-masing berjanji menyumbang $500 juta untuk pembinaan semula Gaza. Pegawai Gaza berkata pembinaan semula wilayah itu memerlukan sekitar $479 juta untuk membina semula rumah dan infrastruktur yang rosak. Di Greece, seorang lelaki maut manakala 11 individu lain cedera susulan gempa kuat yang melanda. Mangsa yang terkorban itu dari bandar Arkalokchori, antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran berukuran 5.8 skala Richter itu berlaku kira-kira 23 km dari Heraklion, Greece. Bencana itu menyebabkan penduduk bergegas keluar dari berkumpul di jalanan. Kesan gegaran turut mengakibatkan kerosakan beberapa bangunan lama di pulau itu. Greece yang terletak di penghujung tenggara Eropah sememangnya sering dilanda gempa bumi. Oktober tahun lalu, gempa berskala 7 skala Richter melanda Laut Aegean mengakibatkan 114 orang maut dan banyak kawasan yang musnah. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seorang pemandu berdepan detik cemas apabila kenderaan dipandunya tiba-tiba hilang kawalan. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, tiada kenderaan lain terlibat dalam kejadian itu. Namun kereta dipandu mangsa telah melanggar sebuah kedai di tepi jalan. Di New York, ratusan burung yang terbang ke arah bandaraya itu mati selepas merempuh bangunan One World Trade Center WTC. Menerusi perkongsian pemilik Twitter, Melissa Breyer, haiwan tersebut yang kebanyakannya dari jenis burung siul itu terganggu dengan lampu dan pantulan cahaya pada kaca di bangunan tersebut.
Meskipun sudah beratus tahun, penemuan mumia singa yang berusia 28,000 tahun di Siberia masih kelihatan elok dan tidak mereput, dipercayai kerana tertanam ke dalam lapisan ais. Singa berkenaan merupakan spesies singa gua yang mempunyai kaitan dengan singa Afrika namun berukuran lebih besar. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.